5 kisah seram tahun 90-an. Tunggu selepas ini. Kisah yang pertama adalah kisah Proton Wira. Dijadikan cerita sebuah keluarga baru saja pulang dari majlis perkahwinan pada waktu malam. Ketika mereka melalui satu kawasan bukit, kereta Proton Wira mereka tiba-tiba rosak dan berhenti di tepi jalan. Jadi si suami ingin meminta pertolongan orang awam, memandangkan kawasan di situ sangat gelap dan sunyi. Jadi si isteri pada mulanya melarang suaminya untuk keluar kerana takut akan bahaya di luar. Namun si suami terpaksa juga keluar untuk meminta pertolongan. Jadi si suami mengarahkan isterinya untuk diam saja dalam kereta, jangan keluar. Jadi suami pun pergi. Si isteri hanya menunggu di dalam kereta bersama dengan bayinya. Tiba-tiba terdengar seperti ada benda jatuh di atas keretanya dan terdengar satu bunyi seperti haiwan. Si isteri ketakutan dan tidak mau keluar dari kereta tersebut. Tidak beberapa lama kemudian beberapa kereta berhenti. Tapi berhenti bukan memberi pertolongan, berhenti sekejap dan terus memecut. Dan beberapa kereta lagi berbuat sedemikian. Jadi si isteri ini hairan, apa sebenarnya yang berlaku. Tidak lama kemudian sebuah kereta polis berhenti. Dan salah seorang anggota polis dengan menggunakan sirennya memberitahu si isteri untuk keluar dari kereta dan jangan pandang belakang. Si isteri pun keluar tanpa memandang belakang. Sampailah dia di kereta polis itu. Apabila dia menoleh untuk melihat keretanya, dia ternampak makhluk tersebut tengah memakan suaminya. Kisah yang kedua iaitu kisah Janet di Sarawak. Kisahnya berlaku apabila seorang jururawat berbangsa Cina ketika dia pulang dari kerja, dia telah dicolek dan menjadi korban sama. Korban sama ni adalah korban di mana seseorang kepalanya akan dipenggal dan diletakkan di salah satu jambatan, tiang jambatan, agar jambatan tersebut kukuh. So, di antara mangsanya adalah Janet. Janet telah diculik dan dijadikan korban sama, dan dikatakan jambatan yang di mana tempat si Janet ni, kepala si Janet ditanam adalah jambatan Satok Sarawak. Kurang pasti sama ada cerita ni benar atau tidak, tapi ini cerita berdasarkan mulut ke mulut. Keesokannya, anggota polis telah menjumpai mayat si Janet tapi tanpa kepala. Ibu bapa si Janet sangat sedih dan marah dengan kejadian ini dan mengebumikan mayat si Janet dengan berbaju merah, mengikut kepercayaan kalau mayat yang ditanam dikebumikan dengan baju merah, mayat tersebut akan membalas dendam. Dan sehingga hari ini gangguan hantu Janet berkeliaran. Cerita yang ketiga, Volkswagen kuning. Ini memang sangat viral lah ceritanya, dari mulut ke mulut, dan pelbagai versi cerita Volkswagen kuning ni. Dan mengikut cerita yang saya dapat, Volkswagen kuning ni berlaku di Jalan Karak. Diceritakan apabila kamu bertembung dengan Volkswagen kuning ni, jangan sesekali kamu memotongnya. Kerana apabila kamu memotongnya, dia akan kamu jumpa lagi di laluan seterusnya. Bila kamu potong, tiba-tiba di depan masih ada lagi. Dan bila kamu potong, dia akan berlaku berulang-ulang kali. Dan ada katakan bila seseorang tu potong dan cuba tengok di tepi, siapa yang memandu Volkswagen kuning tu, ternyata tidak ada orang pun memandu dalam Volkswagen kuning tersebut. Dan banyak kejadian kemalangan di kawasan Jalan Karak disebabkan oleh Volkswagen kuning. Sama ada benar cerita ni atau tidak, wallahualam. Cerita yang keempat. Cerita ni saya mengalaminya, saya mengalami suasananya, iaitu hantu purda.
benda ni viral pada tahun 1997. Masa tu saya tingkatan 1. Hantu purda ni viral, yang dikatakan hantu ni seorang perempuan. Muka dia menjadi hodoh dan dia terpaksa memakai purda. Dan dia memerlukan anak darah untuk mencantikkan mukanya semula. So viral, dia memakai purda dan mencari mangsa. Dan dia memakai kereta kancil warna merah masa tu. So sangat viral guys. Dan dikatakan masa tu tidak ada internet lah. Kami pun masa tu tinggal asrama. Dikatakan sampai ibu bapanya membuat statement di dalam TV untuk memanggil anaknya pulang. Ya, jadi banyaklah cerita yang tersebar pada masa tu. Katakan kampung ni dia sudah datang, ada orang ni sudah meninggal, ada orang sudah meninggal. Sampaikan kami masa tu yang tinggal di asrama ketakutan guys, turut ketakutan. Asal pergi tandas berkawan, asal pergi surau berkawan, kerana takut kejadian hantu purda ni. Dan sampai satu masa kecoh yang hantu purda ni berjaya ditangkap dan dihantar pulang semula. Dan kisah ni sangat viral dan sangat menggerunkan, terutamanya di negeri Sabah. Kisah yang terakhir iaitu kisah DJ radio dan pemanggil misteri. Mungkin malam ini ingin berkongsi cerita dengan para pendengar kita. Saya nak cerita apa yang berlaku kepada keluarga saya. Keluarga saya dalam perjalanan ke Kuantan menghadiri kenduri. Agak lambat, kami sepatutnya gerak awal. Bapa memandu laju, berjaya memotong kenderaan di depan demi kenderaan. Sampai ke kenderaan terakhir, van putih tersebut seperti tak membenarkan kami untuk memotongnya. Tapi bapa cuba. Kemudian cahaya putih di hadapan. Okey, dan sebelum itu apa yang berlaku? Bapa tercampak ke kau. Ibu juga tercampak ke kau. Mengikut cerita, DJ tersebut adalah Isma Halil. Dia buat satu rancangan kisah seram dan menerima panggilan pada tengah malam. Dan setiap pemanggil akan menceritakan kisah-kisah seram. Namun pada hari itu dia terima satu panggilan dari seorang perempuan. Mengatakan dia aksiden di satu bukit bersama keluarganya dan jatuh ke dalam gaung, ya, dan mengakibatkan mati. Jadi DJ Isma Halil ini terkejut. Kalau dia mati, macam mana dia call? Dan si DJ Isma Halil anggap itu hanya lawak jenaka. Tetapi pada keesokan harinya keluar berita memang ada kereta aksiden dan terjunam di kawasan tersebut. Dan bukan seorang dua yang menjadi saksi ketika panggilan tersebut. Ramai orang yang menjadi saksi panggilan radio tersebut. Jadi ini di antara kisah-kisah seram pada tahun 90-an.